elektrik. Okey. Jadi lukisan elektrik ni kita tengok dulu pengenalan dia. Lukisan elektrik ni dia ada banyak jenis lah. Okey. So kita tengok pada jenis-jenis lukisan elektrik. Okey. Seperti yang kita tahu, pendawaian elektrik ni sangat pentinglah dekat rumah kita. Kebanyakan rumah kita, boleh dikatakan semua rumah kita, apa pun jenis rumahnya mesti ada peralatan elektrik. Ada tak dekat dalam ni 20 berapa orang ni, 24 orang ni, ada tak rumahnya tak menggunakan peralatan elektrik? Ada tak? Tak ada, semua ada kan? Jadi lukisan elektrik ni dia sangat penting dalam pembinaan sesuatu bangunan. Tak kira lah bangunan tu bangunan domestik ke, bangunan industrial ke, bangunan apa-apa saja, bila melibatkan penggunaan mesin, penggunaan peralatan elektrik dalam rumah, contoh peti ais, TV, kipas, itu mesti melibatkan pendawaian. Jadi dalam pendawaian dia mesti ada peraturan. Sama juga dengan lukisan pepaipan. Dia mesti ada peraturan dia. Dan untuk pepaipan sebelum ni kita tengok ada simbol sikit saja. Okey, yang kamu kena ingat. Tapi dalam lukisan elektrik simbolnya lebih banyak. Walau bagaimanapun peraturan asas dalam membuat pendawaian atau sambungan yang bersudut 90 darjah tu mesti sama, masih sama peraturan tu. Tak boleh buat sambungan serong suka-suka hati, tak boleh. Dia mesti dalam 90 darjah. Bila nak kona ke ada simpang ke mesti dalam 90 darjah. Baik. Okey, lukisan elektrik ni ada dua lah yang secara kasarnya. Okey, sebenarnya lukisan elektrik ni sendiri kalau kamu belajar dekat universiti dia ada dua pecahan pula. Elektrik, kejuruteraan elektrik, kemudian kejuruteraan elektrik kuasa. Elektrik kuasa ni ialah lukisan bagi sambungan daripada penjana, stesen penjana, penjana kuasa elektrik sebelum dia masuk ke rumah kita. Maknanya on the way, tengah jalan apa semua dia pecah pergi industrial, dia ada peraturan dia. Sampai dia masuk dekat main switch kat rumah kita. Okey, itu lukisan elektrik kuasa. Selepas daripada main switch tu masuk ke dalam rumah kita, ke peralatan elektrik, itu ialah lukisan elektrik domestik. Okey, ingat yang kuasa tu sebelum masuk main switch. Bila dah masuk dalam main switch sampai ke peralatan elektrik kita, itu ialah lukisan pendawaian elektrik. Dalam peralatan elektrik tu sendiri, dalam peti ais, macam mana dia berfungsi, berapa, macam mana dia nak kesan suhu sejuk ke, berapa suhu dia, fungsi-fungsi lain lah macam microwave. Dia ada dalam tu ada litar dia sendiri, itu ialah lukisan elektronik. Jadi faham tak jenis-jenis lukisan ni? Jangan kata bila lukisan elektrik kamu pukul rata semua sama. Tak sama dia dari sebelum masuk kita punya main switch itu elektrik kuasa. Dia melibatkan bekalan elektrik yang banyak dalam jumlah yang besar. Bila masuk main switch tu sampai ke peralatan elektrik lalu fuse, itu sebelum lalu fuse tu itu ialah sambungan lukisan elektrik. Okey, yang itu yang kita nak buat. Yang kita nak belajar hari ini ialah dari main switch kepada peralatan elektrik kita. Tak kiralah peti ais ke, aircon ke, lampu ke, yang ini yang kita nak belajar sekarang. Okey, di dalam peralatan elektrik itu sendiri dia ada pergerakan arus juga. Bagaimana dia nak berfungsi, yang itu lukisan elektronik. Okey, untuk lukisan elektronik ni dalam bab sekarang silibus baru kamu tak belajar. Kalau silibus sama kamu ada sepatutnya belajarlah di tingkatan 5. Baik. Okey, faham setakat tu? Jenis-jenis lukisan. Faham ke? Faham Baik. Jadi dalam lukisan elektrik, dia ada, tengok kat situ ada dua jenis yang utama. Sama ada di dalam bentuk gambar rajah dan pelan bentangan.
Okey. Pelambentangannya ada dua jenis, domestik dan industri. Macam cikgu cakap tadilah, domestik maknanya yang di rumah. Okey, rumah-rumah kediaman, tak kiralah kediaman jenis apa, tapi itu kita panggil domestik. Pelambentangan industri pula yang melibatkan apa dekat kilang-kilang lah, yang mana pelambentangan industri ni dia lebih apa, dia biasanya apa, dia punya susun aturnya tak sama dengan kita kan, dia ada syarat-syarat dia yang lain lah berbanding dengan domestik. Domestik kita ada peraturan kita juga, tapi dia memang tak samalah dengan pelambentangan industri. Itu pelambentangan. Okey, kemudian kita ada gambar rajah. Okey, gambar rajah blok, gambar rajah lita, gambar rajah skema dan gambar rajah pendawaian. Jadi kita akan lihat satu per satu kat sini ya. Okey, ini jenis-jenis dia lah. Kita tengok pada pengenalan dulu Okey. Lukisan teknikal untuk menerangkan pemasangan pendawaian elektrik dan alat lengkap bagi sesebuah bangunan. Yang kita nak belajar ni, yang kita nak akan buat dalam bab ini, kamu akan melukis, membuat sambungan pendawaian di dalam bangunan lah. Biasanya kita buat untuk banglo setingkat, sebab kita tak tahu lagi, mungkin yang projek kita nanti dia boleh tanya pendawaian lukisan elektrik. Jadi ataupun dia boleh tanya pepaipan, ataupun satu lagi dia boleh tanya reka bentuk dalaman. Jadi kita tak tahu yang mana dia akan tanya. Kita dah belajar sebelum ni lukisan pepaipan. Hari ni kita nak belajar lukisan elektrik pula. Jadi secara asasnya kamu akan membuat sambungan di atas layout yang sama, atas pelan bangunan yang sama. Cuma hari tu kita buat untuk piping. Hari ni kita nak buat elektrik dia macam mana Okey, dia dilukis menggunakan simbol mengandungi maklumat seperti itu maklumat dia. Yang pertama, spesifikasi alat tambah dan alat lengkap. So ada berapa alat tambah, ada berapa lampu, ada berapa apa soket keluar, okey. Reka bentuk lita. Okey, faktor keselamatan, kita mesti ada faktor keselamatan ya. Kita akan lihat apakah faktor-faktor keselamatan yang kita perlu pertimbangkan semasa membuat pendawaian elektrik. Kita tak boleh pasang suka-suka hati kita. Contoh faktor keselamatan ni, suis untuk bilik air, suis lampu, biasanya kita letak kat mana? Kita dekat luar bilik air. Untuk bilik-bilik lain, untuk ruang-ruang lain, biasanya suis tu memang kat dalam tu lah, kat dalam bilik tu. Kalau bilik tidur, dia memang dalam bilik tidur. Kalau dekat ruang tamu, suisnya memang di ruang tamu lah. Tapi untuk bilik air, atas sebab faktor keselamatan, dia tak boleh pasang dekat dalam bilik air tu sendiri. Sebab takut berlaku apa kejutan elektrik lah. Sebab bila kena air ni ialah pengalir yang baik. Jadi bila tangan kita basah, kita pergi tekan suis dan sebagainya, dia boleh menyebabkan berlaku renjatan elektrik. Jadi tak boleh pasang suis kat dalam bilik air. Satu keadaan boleh, tapi dia untuk lampu dalam bilik air, kalau nak pasang juga, dia mesti menggunakan suis tarik. Di mana suis tarik ni macam kadang-kadang kamu pergi dekat hotel kan, side lamp tu kan, lampu tu kamu kena tarik tak macam tu. Itu ialah suis tarik. Boleh bayang tak suis tarik ni macam mana? Boleh bayang ke? Boleh nampak ke? Suis tarik ni macam yang kita kontrol, kita kena tarik tu. Biasanya lampu tidur, dia menggunakan suis yang begitulah. Okey. Tak apa, cikgu rasa ada satu suis tarik dalam bilik, dalam rumah cikgu, nanti cikgu ambil gambar. Okey, send dekat kamu. Macam mana bentuk suis tarik. Dalam bilik air boleh untuk lampu, tapi syarat dia hanya suis tarik saja. Suis tarik ni tak boleh pasang dekat tepi dinding lah. Dia mesti dekat lampu tu ada simbol dia. Okey, untuk buat suis tarik. Okey. Kemudian laluan pendawaian. Laluan pendawaian ni boleh dalam dinding, boleh di luar dinding, sama juga dengan pepaipan hari itulah. Okey. Dan laluan dia mestilah dalam bentuk 90 darjah. Di kona-kona dia mesti 90 darjah. Okey, bila membuat pendawaian ni juga,
dia ada bentuk apa, jenis garisan yang kita guna yang tersendiri, tak sama macam piping hari tu. Piping hari tu kita ada 2 jenis kan, satu phantom line, satu object line yang biasalah kita sambungan terus. Untuk lukisan elektrik ni tak sama, lain cara lukisannya lain. Dan akhir sekali dalam lukisan kita mestilah ada susun atur, alat tambah dan alat lengkap. Okey? Baik. Okey, ini jenis lukisan tadi. Okey, ini contoh gambar rajah blok. Gambar rajah blok ni dia tak dia hanya menggunakan blok, bentuk-bentuk blok lah, bulat, segi empat, tepat kan. Dia tidak menunjukkan simbol yang jelas. Kita tak tahu itu dia gambar rajah blok ni dia tu menunjukkan aliran tu sebenarnya daripada bekalan masuk main switch tu, lalu fuse perkhidmatan, okey. Lalu meter kilowatt jam, suis utama, pemutus litar, papan fuse dan litar akhir. Litar akhir itulah kita punya peralatan elektrik kita. Ini gambar rajah blok. Dia sangat mudah. Dia yang ini tak keluar periksa SPM lah. Dia tak keluar untuk bahagian B. Dia boleh tanya tapi bahagian A. Okey. Ini gambar rajah blok. Okey. Gambar rajah skema dia sudah lebih tersusun. Okey, kalau tengok litar skematik ni, kalau kita tengok dekat situ dia ada bekalan masuk pun ada LN dekat situ. L tu ialah wayar hidup, N tu ialah wayar neutral. Okey, ada fuse perkhidmatan, ada meter kilowatt jam, ada main switch, okey, pemutus litar dekat situ okey, ataupun dekat sesetengah dia dekat dalam kita punya board dia label ELCB, Electric Circuit Breaker. Okey, yang samalah PLAB tu dah DBM kan. Okey, kemudian papan fuse agihan. Okey. Kalau yang ini berbeza kalau kamu pergi dekat rumah orang dulu-dulu, rumah zaman dulu, dia cuma ada papan litar dia ni, dia sangat mudah. Bila kamu buka main switch tu, dia cuma ada satu, buka tu dia memang satu tu je, satu benda bulat tu kalau kita on, dia dalam keadaan dia turun lah. Kalau dia berlaku gangguan bekalan ke, ada litar pintas ke, dia akan naik semua. Dia akan naik satu tu dan bekalan elektrik satu rumah dia akan terputus. Okey, tapi rumah sekarang circuit breaker dia ni dia dah pecah-pecah. Jadi kalau ada masalah pada satu talian tu, contohnya yang masalah ialah kita punya microwave. Okay, kita punya microwave yang masalah, apa yang akan berlaku? Switch yang dekat microwave tu saja yang akan naik. Jadi dia akan putuskan bekalan dekat situ. Yang lain boleh berfungsi seperti biasa. Ini ialah switch yang baru ni lah. Dia lebih detail dan dia asingkan siap-siap. Kalau aircon lain. Dia dah ada circuit breaker dia yang lain. Okey. Jadi lebih detail berbanding dengan pendawaian lama. Okey, pendawaian lama kalau blackout satu rumah lah. Kalau nak baiki apa-apa kena tutup semua satu rumah. Okey. Kalau di sekolah kita pula masih lagi pendawaian lama, dia asingkan dua. Maknanya satu untuk peralatan yang menggunakan outlet. Maknanya outlet ni yang tempat kita charge tu lah, power outlet tu, soket kita tu kan. Dan satu lagi untuk lampu kipas. Okey. Jadi kalau nak baiki lampu kipas, tutup satu tu, semua lampu kipas tak boleh guna. Kalau nak baiki peti ais, kita tutup. Kita cabut je lah kan. Okey, untuk soket ataupun satu outlet tu yang bermasalah dan sebagainya, dia kena tutup, semua plug tak boleh guna. Okey, itu di sekolah. Yang main switch dekat bilik guru tu begitu. Okey. Okey, sekejap lagi bolehlah kamu tengok di rumah masing-masing. Pergi buka soket kamu tu, ambil gambar. Tengok macam mana dia punya circuit breaker dia, jenis yang lama ke ataupun yang baru. Boleh tengok. Okey, sekejap lagi kamu boleh pergilah tengok Okey. Ini pula gambar rajah
litar unit kawalan utama pengguna. Okey, lebih kurang samalah dengan yang tadi. Cuma beza dia yang tadi ni dia dah asing-asingkan dekat situ. Okey, kalau tengok yang pertama tu dia pergi ke litar akhir dia untuk lampu pendaflor. Yang ni yang cikgu cakap dia dah asingkan siap-siap. Yang kedua tu dia pergi ke lampu glob. Kalau lampu glob kita yang bermasalah, kita tutup saja yang nombor 2 tu dan kita boleh tukar lampu glob kita. Okey, lampu pendaflor kita, plug semua-semua boleh berfungsi seperti biasa. Boleh charge telefon, boleh guna microwave, boleh guna peti ais, boleh guna, tak ada masalah. Okey, kita hanya tutup switch untuk lampu glob. Dia dah asingkan satu per satu. Detail lah gambar rajah skema ni. Okey, yang ini secara asasnya lah. Yang ini maknanya dia tak detailkan lagi alat litar akhir tu kepada peralatan yang macam mana. Okey. Macam yang tadi ni dia dah detailkan dah. Benda yang sama je. Okey. Yang ni dah detailkan lah. Okey. Yang ini pun samalah. Okey. Maaf lambat. Apa dia? Maaf Lambat. Tak apa. Okey. Okey, jadi ini jenis-jenis gambar rajah pendawaian. Tengok Okey. Sakit. Sekejap tunjuk kat Abah ni. Okey, lihat ini ialah pelan bentangan domestik. Secara asasnya inilah yang akan kamu buat. Okey, simbol-simbol piawai, alat tambah dan alat lengkap. Okey, kita tengok dalam pelan bentangan ni dia mesti ada satu simbol alat tambah. Okey, kedudukan simbol adalah kedudukan sebenar di atas pelan bangunan. Maknanya masa kita buat sambungan ni kita tak boleh suka-suka hati letak. Contohnya dekat ruang tamu kita nak letak satu chandelier, nak letak TV, nak letak aircon. So kita terabur je lukis dalam tu. Nanti orang yang buat pendawaian pandai-pandai dia fikir. So tak boleh. Di mana kedudukan yang kita lukis, di situlah sambungan pendawaian dalam dinding tu dia dah letak siap-siap. So dia nak tarik outlet dia nak letak kat mana, untuk switch aircon nak letak kat mana, dia dah letak siap-siap dah susun dah mengikut yang kita lukis. Sebab yang buat sambungan dalam dinding semua adalah pekerja-pekerja kontrak. Dia akan tengok pada lukisan yang kita buat. Kalau kita salah design, dia orang akan salah lah pasang. Jadi lukisan elektrik ni memang sangat penting. Kamu tak boleh buat kamu tak boleh silap. Sebab bila berlaku kesilapan, kamu akan menyebabkan penggunaan pendawaian tu lebih serabut, penggunaan kabel, wayar semua dia akan jadi lebih banyak dan akan ada yang bertindan dan sebagainya. Jadi kita kena elak tu, tak boleh bertindan, tak boleh. Okey, kalau boleh switch tu kumpul setempat. Okey, jadi dia lebih kemas dan tidak tak adalah serabut kita punya pendawaian tu. Okey. Jadi dua jenis pelan bentangan iaitu pelan bentangan domestik dan pelan bentangan industri. Dia tunjuk kat sini ini ialah pelan bentangan domestik. Okey. Jadi kita akan belajar kejap lagi bagaimana membuat pendawaian ni Okey. Ini pula ialah pelan bentangan industri. Pelan bentangan industri ni biasanya dia lebih nampak seragam, nampak lebih kemas sebab dia macam lampu dia mesti disusun secara sebaris. Dia tak boleh nak suka-suka hati. Macam yang domestik ni bergantung pada kesesuaian dalam ruang tu. Ruang rumah ni pula dia tak sama. Rumah ni dapur dia kat sini, rumah ni dapur dia kat sini kan. Mungkin dah ada pengubah suaian. Jadi dia tak sama, tak boleh nak seragam. Tapi kalau kalau dekat industri, dia dah ada kalau kilang tu kilang apa, fungsinya apa, mesinnya mesin apa, dia dah susun dah. Kipas mesti kedudukan dia bagaimana, kedudukan lampunya bagaimana, disusun seragam, selari agar pencahayaan dia lebih tersusun. Okey, pengudaraan dia pun lebih baiklah berbanding dengan dia main pasang suka hati je lampu kat mana, kipas kat mana, tak boleh macam tu Okey, ini ialah contoh pelan bentangan industri. Kalau kita lihat dekat situ pun
Swiss tu dia kumpul setempat. Okey, Swiss tu kumpul setempat. Cantik je seragam. Kalau ada masalah kita dah tahu dah Swiss ada kat mana. Kita pergi kat situ je. Okey, kalau kita pasang ikut suka-suka hati, kita tak tahu lampu ni Swiss dia kat mana. Kalau berlaku kebakaran ke, lampu tu meletup ke, kita nak tutup Swiss tu tak tahu kat mana sebab tidak dipasang dengan seragam, tak ikut peraturan. Okey? Baik, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh Baik. Okey, dalam pendawaian elektrik ni kita ada simbol-simbol kita lah. So yang ini semua malangnya kamu kena hafal. Sebab kalau dalam projek tak apalah, kita boleh buat masa dalam kelas, boleh buka buku, boleh salin, betul? Tapi kalau dalam peperiksaan, kalau dia tak keluar dekat projek, dia boleh tanya dekat soalan bahagian B. Bila dia tanya soalan bahagian B, kalau dia minta kamu buat pendawaian, kamu memang kena lukis simbol-simbol ni sendiri. Dia tak bagi handout, dia tak bagi lampiran untuk kamu rujuk. Dia tak macam at maths, dia bagi rumus, kamu boleh refer situ kan. Untuk GKT tak ada. Jadi kamu berharaplah, doalah banyak-banyak. Kalau dia nak keluar, dia keluar dalam dalam projek. Okey. Okey dah. Okey, nanti. Baik. Okey. Jadi ini ialah simbol-simbolnya. Tengok lampu pendaflor ni atau nama yang kita biasa dengar, biasa panggil lampu Kalimantan Okey. Lampu Kalimantan. Lampu Kalimantan ni ada yang single, ada yang double. Jadi jangan silap. Kalau yang double, yang bawah tu simbol dia. Kalau yang ada simbol, okey, tengok dekat situ peralatan elektrik ni, kita kena alert jangan main lukis je. Dalam membuat lukisan, kalau ada perkataan dinding, kalau sambungannya ada dinding, dia mesti ada kaki kat situ. Okey, mesti ada kaki dia. Tengok situ kena hati-hati dalam membuat sambungan. Sama dekat sini Tengok sebelah kanan tu, lampu glob dinding, lampu dinding kembar, semua ada kaki. Bila dia dekat dinding kena buat kaki. Okey, kalau dia dekat lampu glob biasa maknanya dia pasang dekat shieling. Lampu filament. Okey, itu dekat shieling, tak payah pasang kaki. Tapi bila dia tulis saja lampu ada perkataan dinding, kamu kena ingat jangan lupa bubuh kaki dekat dia Mesti lukis kaki dia. Ini pula ialah Swiss. Okey, Swiss dan juga soket. Okey, Swiss dan soket ni kena hati-hati. Tengok dalam soalan dia itu ada gambar Swiss tarik. Ini Swiss tarik. Ni contoh. Okey, Swiss tarik ni dia mesti berada pada peralatan tu sendiri. Kita tak payah nak tarik, dia kumpulkan setempat dengan Swiss-Swiss lain. Dia mesti berada pada peralatan tu sendiri. Kalau kita nak lukis lampu, lampu filament ke lampu apa, sebelah tu terus buat lukis Swiss tarik. Simbolnya begitulah. Seperti dalam gambar tu Okey, kemudian Swiss 1 hala 5 ampere, Swiss 2 hala. Swiss 2 hala. Apa dia Swiss 2 hala? Swiss 2 hala ni ialah two-way switch. Okey, maknanya dia boleh jadi, kalau Swiss 1 hala ni, on dia dalam keadaan kita tekan kat bawah. Contoh ke? Nampak tak dia timbul? Nampak tak? Nampak dia timbul? Itu Swiss on ke off? On? Ya ke? Off. Off. Swiss tu dalam keadaan Off, betul tak? Sebab dia bawah dia timbul, betul? Kalau kita nak on, kita tekan bagi bawah tu dia tenggelam, betul tak? Okey, itu Swiss 1 hala. Dia mesti kalau kita tengok
kita dah on, kita tekan tapi lampu kita tak nyala, maknanya mungkin mentol kita terbakar dan sebagainya lah. Jadi kita tahu dalam keadaan ni switch satu hala kalau macam ni, oh lampu tu dah terbakar ataupun blackout. Jadi kita tahu oh tak ada elektrik kan. Tapi kalau switch dua hala, dia boleh jadi dua state, dua keadaan. Kalau dalam keadaan ni dia mungkin on, dia mungkin off. Okey, sebab apa? Dia macam ni, switch dua hala ni, contohlah, ada tak dekat sini toilet dia share dua bilik? Rumah siapa yang toilet dia share dua bilik? Rumah nenek. Ada kan? Okey. Jadi dia ada satu toilet, dua bilik share, betul? Kalau untuk lampu dalam toilet tu, dia boleh kontrol dekat bilik A atau bilik B, betul? Betul. Okey. Kadang-kadang kita dah on dekat bilik sebelah. Kita dah tekan switch kita tu dekat button on, betul? Lepas tu kita pun tidur, kita lupa. Tapi nenek kita, nenek megat ni dia tengok bilik sebelah ni lampu tak tutup bilik toilet ni. Dia pun pergi nak off kan. Dia nak off, dia tekan je dekat bilik dekat sebelah tu. Dia tak kisah keadaan asal switch tu pada tekan bawah ke tekan atas. Dia tekan je switch tu akan padam. Itu two way switch. Kegunaan dia satu, toilet kita share. So kita boleh control switch tu on atau off dekat dua-dua bilik lah, dua tempat. Okey. Satu lagi, two way switch ni lampu dekat laman atau lampu dekat kita punya porch. Kadang-kadang memang satu switch memang ada kat luar lah. Okey. So kalau kita kat luar kita rasa gelap, kita boleh on switch tu. Satu lagi keadaan di mana kalau kita dalam rumah tengah-tengah malam kita dengar ada benda dekat luar. Kita nak on lampu, kita tak nampak apa benda dekat luar tu, jadi kita nak on, bahayalah kalau kita buka pintu dulu nak tekan switch kat luar, betul tak? Jadi kita letak satu lagi switch dekat dalam rumah. Jadi kita boleh control. Kita pergi dekat tingkap, on switch tu tengok, oh ada benda kat luar ni, ada apa dekat luar ni yang bunyi tadi tu. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, fungsi dia sama ada dekat lorong atau dekat tangga. Contohlah, rumah dua tingkat. Okey, semua dah tidur dekat bawah ni, kita nak naik dekat bilik kita ke atas. Dekat tangga tu ada lampu. Rumah kita ni besar sangat ni. So gelap sangat kat bawah ni kan. Jadi kita nak naik dekat atas tu, atas pun gelap sekarang ni. Kita tutup lampu bawah, kita nak naik atas tu gelap lagi. So kita pergi dekat hujung tangga sebelah sini, dia akan ada satu switch. Kita on switch kat situ. So kita naiklah tangga tu dah jadi cerah, betul tak? Sekarang kita dah sampai atas. Kita pun on switch lampu dekat atas. Dah on lampu switch kat atas, lampu tangga tu kita nak tutup lah, betul tak? Kalau kita buka juga, dia akan jadi membazir elektrik lah, tak ada siapa kat bawah kan. So kita dah selamat sampai ke atas dah, ada lampu kat atas. Jadi kita nak tutup switch tangga tu macam mana nak buat? Nak turun balik switch yang tadi. Lepas tu nak naik balik jadi gelap. Phone. Dia ada satu lagi switch control lampu tu dekat sama juga dengan lorong. Okey, lorong sama juga, satu penghujung lorong sini ada switch, satu lagi penghujung sini pun ada switch. Sama, switch itu kegunaan switch dua hala. Jadi switch dua hala ni wajib ada dalam lukisan lah, sama ada lukisan projek ataupun lukisan kalau bahagian B pun dia akan ada soalan ni. Jadi kamu kena apply lah. Kegunaan ruang tu mesti sesuai. Jangan tiba-tiba dekat ruang tamu tapi lampu tu untuk ruang tamu je. Kamu pergi letak switch dua hala. Tak sesuai lah penggunaannya dekat situ. Okey. Okey, switch pemalap ni untuk lampu chandelier sahaja. Maknanya kita boleh, dia ada huruf D dekat situ. Okey, dia ada huruf D kat situ. D tu mesti dalam keadaan begitu. Tak boleh tiba-tiba sama dengan dua hala tadi. Kamu cara nak lukis dia mestilah dia ada syarat dia. Okey. Kita nak lukis switch dua hala ni, kita tak boleh lukis satu
syarat untuk lukisan Swiss, okey, tak kisah nak panjang mana dia punya garisan Tangkai. tu. Syarat dia dekat sini, sekejap. Okey. Syarat dia di sini mestilah sebaik-baiknya 45 darjah. Atau kamu nak tetapkan 60 darjah. Okey. Paling bagus sekali 45 lah. Okey. Dan cara nak lukis dia nanti ada. Cikgu akan tunjuk dekat bila dekat lukisan layout nantilah. Okey. Nombor 2 kat situ, mesti dalam keadaan begitu. Kamu tak boleh tiba-tiba ubah 2 tu macam ni. 2 macam tu salah. Simbol Swiss kamu ni akan jadi salah. Sama juga dengan Swiss pemalap tu. Kalau tiba-tiba kamu teringat Swiss 2 hala, Swiss kadah confused, tiba-tiba kamu tulis D tu dekat dalam garisan ni, pun dia jadi salah. Okey? Sama dengan 2 tu. Tiba-tiba lukis 2 kat situ. Salah. Okey, mesti ikut betul-betul simbol di dalam buku teks. Okey? Okey, itu pemalap. Pemalap ni untuk chandelier, sebab kita boleh kontrol lah kecerahan lampu tu. Kita nak warna kuning ke, kita nak cerah ke, kita nak malap ke, nak terang ke, gelap ke, dia boleh kontrol kat situ lah. Okey, Swiss pemalap ni dia bukan Swiss tekan. Dia pusing dia ada macam kita boleh pusing lah benda tu tu. Okey. Soket alih 3 pin 5 ampere. Ini soket biasa. Okey, soket biasalah. Soket alih 3 pin 13 ampere. Beza dia kat situ Okey. Peringatan. Peringatan untuk buat soket ni kan, dia memang simbol dia begini. Tidak ada apa-apa maksud yang special mengenai simbol ini. Okey, cara lukisnya memang begitu. Kamu tak boleh Okey, memang masa melukis tu dia mesti dalam keadaan yang hujung ni mesti lebih dan yang ini mesti dalam bentuk semicircle. Dia mesti semicircle. Ada pelajar dia lukis, dia guna template, dia jadi macam tu, macam roti. Macam pau ke apa tak tahu kan. Ni salah lah. Okey, tak boleh lukis begitu. Dan ada yang tak nak, dia kata, cikgu, saya tak nak lukis lah simbol kat atas tu macam simbol cross. Okey, tak boleh memang simbol dia begitu dan dia tidak bermaksud cross ke apa ke. Dia mesti memang simbolnya kena ada begini. Okey, tak boleh lah tak nak lukis ke. Okey, mesti lukis mengikut simbol yang ni. Dan tak boleh lah tak nak tiba-tiba lukisan kamu ni macam tu. Tak ada hujung tepi ni hilang pun salah. Siapa perasan ni macam apa ni? Siapa pernah tengok cerita SpongeBob? Rumah Dah tengok Patrick. tak? Patrick, Ini rumah rumah Patrick. Patrick kan? Sama. Itu ialah simbol untuk soket. Okey? Jadi tak ada isu tidak bermaksud apa-apalah. Simbol saja. Jadi kena lukis ikut simbol yang betul tu. Okey? Okey. Soket alih 3 pin 15 ampere. Okey. Yang ini biasanya yang 3 pin 15 ampere ni dia biasanya digunakan untuk peralatan elektrik yang menggunakan kuasa yang lebih tinggilah. Okey, contohnya aircon ke, pemanas air ke. Okey, dia menggunakan, kalau tengok dia punya tu lain sikit, dia tak sama dengan kita punya switch soket biasa yang tempat kamu charge telefon. Okey. Okey, soket talian telefon. Dia begitulah dan Nice. juga antena TV. Ya, ada soalan? Tak ada Okey, antena TV, kemudian loceng elektrik. Dan itu ialah poin pemanas air. Poin pemanas air ni dalam
lukisan pepaipan simbolnya lain. Jangan silap lukis. Ini lukisan elektrik simbolnya lain. Okey. Poin pemanas air ni masa kita lukis mesti lukis di tepi dinding sebab poin pemanas air ni memang dia akan melekat dekat dinding kan. Jadi kita tak bolehlah pasang dia tengah-tengah macam sebelah lampu. Tak boleh. Okey, cara dia, syarat dia tu. Okey? Ya. Hmm. Hmm. Memang salah. Kira salah. Okey. Dalam soalan, nanti kita tengok soalan, dia akan tulis dengan jelas. Dia nak kamu guna soket apa. Contohnya dia tulis soket alih 3 pin 13 ampere. Memang jelas soalan tu. Kamu pun pergi lukis rumah SpongeBob. Jadi salah lah. Dia mesti ikut betul-betul simbol ni. Baca soalan betul-betul. Mesti ingat apa perbezaan ketiga-tiga jenis ini dan lukis simbol yang betul. Memang akan ada masalah kalau kamu silap lukis. Okey, beza dia sikit je tu. Okey, yang tu kosong, itu ada 2 line, yang itu full. Okey? Okey. Sebab dalam simbol, lukisan-lukisan elektrik, lukisan piping ni, kalau kamu silap simbol, dia akan ada masalah masa buat sambungan. Orang yang membuat sambungan tu bukan kamu. Kamu cuma reka lukisan tu. Yang buat sambungan tu nanti orang-orang buruh Indon. Kan dia orang ni datang, dia baca lukisan, dia akan ikut je lukisan kamu tu. Dia akan follow je. Kalau kamu silap lukis, silaplah dia orang buat kerja nanti. Jadi tak bolehlah kalau macam ni cikgu terima tak apa, tak boleh. Dia kalau memang soalan tulis begitu, kamu kena ikut simbol yang betul. Simbol mesti betul, tak boleh. Even kalau simbol tu betul tapi kamu tak guna peralatan pun dikira salah. Dia mesti dilukis menggunakan peralatan. Okey. Sebab lukisan elektrik, lukisan piping ni, pepaipan, elektronik ini semua lukisan yang mudah. Kamu sambung je, tak ada kebat pun. Dalam soalan tu tak ada kebat pun, macam tangent tu dia ada kebat je kan. Yang ini kamu cuma dia nak test kamu boleh hafal ke tidak, kamu faham peraturan sambungan, itu je. Jadi kalau simbol kamu silap, kat mana nak letak markah 20 markah tu kan? 20 markah tu dekat situlah cabarannya. Kena ingat, kena hafal, kena faham konsep. Kan? Jadi tak boleh silap lah. Okey. Boleh cikgu teruskan? Ada lagi 12 Boleh, minit. cikgu. Okey. Kita duk cerita pasal simbol. Sebab apa? Sebab simbol ni lah yang kamu akan lukis dan banyak yang akan silap kat sini. Okey, alat atau kipas ni apa? Dalam pendawaian, kalau ada kipas ceiling atau kipas dinding, dia kalau ada kipas je lah, dia mesti ada alat atur. Alat atur ni ialah regulator yang kita kontrol kelajuan kipas tu. Nak laju paling laju ke, kurang laju ke, macam mana? Kan nombor 1, 2, 3 dalam kelas kan? Kan paling laju dekat speed berapa? Dekat dalam 5. kelas nombor 5. Okey, itulah alat atur. Okey, itulah alat atur. Jadi, alat atur ni nak letak kat mana? Dia wajib ada sebelah suis. Suis kipas, dia mesti alat atur dia kat sebelah. Dia tak boleh kamu letak suis kipas, lampu semua, ujung tu baru letak alat atur, tak boleh. Dia mesti berada bersebelahan suis yang tersebut lah. Suis mana yang kita buat untuk kipas tu, sebelah tu mesti ada alat atur dia. Okey? Ya. Dia sebenarnya alat atur lah, tapi ejaannya alatur. Okey? Alat atur tu regulator lah. Okey, dalam kalau kamu tengok kamus untuk apa, cuba kamu tengok kamus English. Cik tengok. Okey? Sebutannya alat atur tapi ejaan dia alatur. Ini buku baru. Kalau buku lama cikgu rasa dia alat atur dia tulis kat situ okey. Tapi bagus juga soalan Mio dalam bahagian A dalam bahagian A kamu mesti ikut buku teks.
Okey, ikut buku teks, jadi kamu kena eja alatur kipas. Okey? Okey, terima kasih Mio soalan. Sebab kalau nak jawab bahagian A tu kamu kena eja dengan betul lah. Okey, unit penyaman udara, aircon. Okey, aircon ni satu, simbol dia jangan terbalik. Okey, macam mana maksud terbalik? Okey. Terbalik bila kamu tiba-tiba lukis CA. CA tu memang jelas terbalik lah. Kamu tulis AC tapi A kat bawah. Ni terbalik juga. Okey. Kalau CA terus tu ataupun C terbalik, A terbalik tu memang dah tunggang terbalik teruk lah. Kamu buat AC juga tapi kamu terbalik A kat bawah. Tu terbalik lah kira salah. Okey, kipas shilling pun sama. Okey, di sini berlaku kesilapan. Cikgu sebut yang silap dulu, jangan buat macam tu Okey, biasanya calon kan dia buat macam mana tau? Dia lukis bulat, betul bulatnya. Tapi masalah dia ialah bila dia lukis, okey, dia lukis sama besar, dia lukis quarter macam tu. So dia colour, di colour sini, di colour sinilah. Okey, ni salah Sebab apa? Kalau kamu perhati dia bukannya suku-suku tu. Kalau ikut yang ini, dia lebih besar dari yang warna hitam tu. Jadi memang bila kamu melukis, kamu mesti buat dia supaya dia kecil kat situ. Kena cermat. Dalam simbol ni mesti sangat cermat. Boleh tak ni buat ni? Simple je kan? Boleh sebab cikgu dah beritahu awal-awal jangan buat macam ni. Jadi jangan buat lah. Okey, kipas exhaust senang. Kamu bahagi je 6, kamu colourkan 3. Ini sama besar semua. Okey, itu kipas dinding. Kipas exhaust ni satu mesti pasang di tepi dinding. Dia tak boleh tiba-tiba kipas exhaust di tengah-tengah kan, dekat sebelah lampu dan sebagainya. Jangan confuse, itu bukan kipas dinding. Kipas exhaust ni contohnya dalam toilet. Kita sebenarnya kipas exhaust ni kita nak keluarkan bau yang tak Dapur. kat dapur kan, kita letak kat dinding tu untuk dia sedut keluar lah. Okey. Itu exhaust fan. Okey, yang ini fuse perkhidmatan, penyambung neutral, tak ada apalah ni main switch. Kita biasanya kamu cuma guna simbol-simbol yang tadi tu dekat layout plan kamu lah. Okey. Okey, peraturan dalam pemasangan alat tambah dan alat lengkap. Jadi kita tengoklah ada 5 peraturan dekat situ. Dalam peraturan membuat switch, okey. Lampu, kipas, unit kawalan pengguna dan soket alih keluar. Kita tengok peraturan untuk buat switch dulu. Okey. Bila kita nak buat switch ni, nak susun switch kat rumah kita. Okey, switch mesti dipasang pada tempat yang mudah dicapai dan tidak terlindung. Maknanya bila kita masuk bilik kan, kita nak masuk bilik, kita nak letak switch dekat mana? Jadi kita buka pintu, switch mesti dekat dengan pintu. Okey, terutamanya switch lampu. Jangan letak di belakang pintu, jangan letak dekat, contohnya switch lampu tu kamu letak kat ujung bilik. Jadi kalau ruang tu besar dan ada peralatan yang bahaya, ada kerusi contohnya kan, kita masuk dulu bilik tu gelap, langgar dulu kerusi, terantuk, rebah, berdarah, pecah, patah semua, baru nak jumpa switch lampu. Jadi tak boleh. Pasang switch mesti di tempat yang paling mudah dicapai dan dia tidak terlindung. Masuk satu ruang tu, mesti yang paling dekat, buka belah kanan tu, terus switch. Kalau pintunya buka ke, bergantunglah pada pintu kamu. Ada buka kanan, buka kiri kan. Okey. Switch jangan letak di belakang pintu dan sebagainya lah. Okey. Contoh pemasangan. Okey.
Dalam bilik mesti dipasang bersebelahan dengan pintu dan tidak dilindung oleh pintu. Itu peraturan yang sangat penting. Kalau dekat bilik mandi, suis mesti di luar bilik mandi atau tandas. Jika dipasang di dalam, mesti guna suis jenis tarik. Ni yang cikgu cakap awal-awal lagi tadi. Suis 2 hala, di lorong, di tangga, di kaki 5. Bilik mandi kongsi. Kaki 5 tu contoh dekat kita ada dekat koridor yang sangat panjang, koridor kelas. Jadi jaga dia nak pusing malam-malam, dia on lampu naik tangga belah sini, dia on tengok tak ada apa, dia round kelas sampai hujung belah sana, dia off lah, takkan dia nak turun balik kot sebelah sini kan. Jadi itu fungsi suis 2 hala. Semua suis dipasang pada satu tempat saja supaya lebih kemas, memudahkan dan menjimatkan pendawaian. Itu suis. Sangat penting dan dia mestilah seragam. Condong dia mesti 45 darjah, panjang dia punya tangkai tu mesti sama panjang, bulatan tu mestilah sama besar. Dan dia ada jarak dari dinding dia, dia ada tolerance dia, tak boleh lebih pada 2 mm. Semua peralatan yang melibatkan pemasangan ke dinding, suis, soket, lampu dinding, kipas dinding, semua-semua yang dinding, itu mesti dipasang. Tolerance dia tak boleh lebih dari 2 mm. Selamat 1 mm. Kamu standardkan lukisan kamu 1 mm saja. Lampu. Lampu dipasang untuk pencahayaan ruang. Sekejap, cikgu nak tanya. Sekejap lagi ada kelas ke? Kamu nak cikgu berhenti sambung dalam kelas akan datang ke? Macam mana ya? Tak ada. Boleh cikgu sambung lagi ke? Sebab ada beberapa slide lagi ke kita sambung dalam kelas yang akan datang? Macam mana? Nak sambung. Nak sambung belajar ke nak sambung dalam kelas nanti? Akan datang. Tak tahu, saya tak tahu. Dah tidur. Sambung dalam kelas nanti Habiskan? Boleh bertahan ke kamu ni? Banyak lagi ni. Tak apalah macam ni. Okeylah. Untuk hari ni cikgu rasa cikgu habiskan kat sini. Kesian pula kamu. Jadi hari ni kita dah belajar mengenai lukisan elektrik. Sebenarnya lukisan elektrik ni sangat penting. Dia sebenarnya sangat menarik. Setakat yang kamu dengar tadi, kamu rasa berminat tak untuk buat sambungan? Rasa bersemangat tak nak lukis? Sebab kamu nak applykan jenis peraturan-peraturan, syarat-syarat dia tu. Kan? Jadi Betul, cikgu. kita akan cuba buat sambungan.